diperdebatkan baru-baru ini, iaitu mahasiswa manja. So untuk pengetahuan semua, siri Sembang Kencang kali ini telah masuk yang siri yang kelima. Dan siri-siri sebelum ni kalau siapa nak tengok boleh tengok dekat YouTube. Dan konsep Sembang Kencang akan bertulisan seperti biasa, iaitu panel akan berada di hadapan dan akan berinteraksi dengan kita semua. Jadi jangan malu, jangan segan untuk bertanya apa-apa soalan. Kalau ada apa-apa kemusykilan, kalau ada apa-apa pandangan nak diluahkan, just angkat tangan dan cakap je apa nak cakap. Dekat sini kita open and free, dan pesan saya bila kita ada pencanggahan pendapat tu kita sama-sama terima lah macam biasa kan. Jadi sebelum saya menjemput panelis pertama, suka saya ingin terangkan iaitu kenapa wujudnya term mahasiswa manja ni. Seperti mana kita tahu, term mahasiswa manja ni wujud apabila salah seorang timbalan Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri menghadiri satu pertemuan bicara di satu stesen TV kerajaan yang bertajuk Landscape, dan di situ dia macam beritahulah kenapa mahasiswa manja dan apa semua ni. Dan untuk berbincang lebih lanjut, kita bersama dengan panel-panel kita pada hari ini. Dan yang pertama, saya mempersilakan saudara Adam Adli untuk meneruskan majlis. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terima kasih untuk jemputan kali ini. Saya kira ini satu peluang untuk kita berkongsi pandangan dan pendapat. Untuk tajuk mahasiswa manja, tadi Azwar sebagai pengurusi ada terangkan pasal dia asalnya daripada kenyataan oleh Timbalan Menteri nama Maslan Razali Ibrahim. Nah, saya tak tahulah, saya mungkin terlepas pandang sebab macam malas saya nak layan TV kerajaan semua ni malas. Jadi, tapi untuk topik itu sendiri, mahasiswa manja tu saya kira bukanlah topik yang perlukan seorang menteri untuk timbulkan baru kita nak sedar. Saya kira ini tanggungjawab kita sendiri untuk bincangkan tanpa perlu dijetik. But anyway, untuk memahami mahasiswa manja, first kali saya kira boleh kita tengok pada term mahasiswa dan manja itu sendirilah. Mahasiswa ni kita lah, student dan sebagainya. Dan manja tu kita anggap sebagai orang yang, saya tak tahulah ikut perspektif masing-masing, tapi manja selalu orang cakap yang tak mahu berusaha sendiri, terpaksa mengharapkan orang lain, tak boleh nak susah sikit dan sebagainya. Saya kurang pasti apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri ni lah. Adakah Perdana Menteri ni maksudkan bahawa mahasiswa sekarang tak boleh nak susah sikit dan sebagainya. Tapi bagi saya ada pandangan yang lain untuk saya bagi bawah tajuk mahasiswa manja ni. Yang pertama, saya teringat kes pelajar pelajar UKM yang mana heboh lah kelaparan dan sebagainya. Kemudian datang reaksi-reaksi daripada pelajar lain dan sebagainya. Datanglah reaksi dan juga pernyataan dari banyak pihak lain tentang mahasiswa kelaparan, susah dan sebagainya. Dan timbullah komen-komen lain juga daripada, terutama sekali saya tengok memang ada komen daripada establishment, komen daripada pemerintah, komen daripada autoriti, komen daripada penyokong-penyokong kerajaan dan sebagainya, kata mahasiswa ni manja, tak boleh nak susah sikit dan sebagainya. Baik, balik pada, saya bukan bersetuju dengan kenyataan. Saya tahu kenyataan yang dikeluarkan mengatakan mahasiswa manja ni seolah-olah memperkecilkan mahasiswa. Itu kenyataan yang jahat lah, niatnya tak baik untuk memperkecilkan mahasiswa. Tapi in another perspective, kalau kita tengokkan pada masalah dengan mahasiswa manja ni, ada sedikit kebenaran. Tapi kebenaran tu bukan seperti yang diperkatakan oleh orang-orang ni lah,
ya, tak boleh susah sikit dan sebagainya. No, saya rasa semua daripada kita pun mengalami banyak kesusahan. Pelajar, saya pun waktu dalam universiti pun susah. Bila saya baca dalam media, dalam portal, dalam berita dan surat khabar sebagainya, cerita pelajar survive dengan hanya makan kuah dan sebagainya. Saya rasa zaman universiti dulu pun dah biasa sangat dah buat. Itu bukanlah perkara yang saya anggap sebagai perkara baru. Itu benda yang dah lama berlaku. Tapi apa bezanya dengan dulu dan sekarang? Saya cakap dulu ni taklah terlalu lama yang lalu. Mungkin dalam 3 tahun yang lepas, 2-3 tahun yang lepas, saya membandingkan kalau dengan pengalaman saya bila berhadapan dengan permasalahan pelajar miskin dan sebenarnya pelajar memang miskin. Mana-mana pelajar adalah dianggap sebagai golongan miskin. Berhadapan dengan permasalahan begini, yang pertama kita acknowledge bahawa memang pelajar susah dan perlu diperjuangkan, tapi bukan dengan cara hanya mengeluh, buat kenyataan semata-mata dan sebagainya. Tak. Yang saya ingat dahulu, bila pelajar itu susah, dia akan datang dengan kesedaran. Kelaparan itu mendatangkan kesedaran. Kelaparan itu memberi pencerahan kadang-kadang. Kelaparan itu menyebabkan orang sedar bahawa ada something wrong. Kenapalah aku sebagai seorang pelajar yang kalau dalam hierarki sosial masyarakat kita anggap sebagai orang yang ada status, ya, ada duduk letak yang agak tinggi dalam kalangan masyarakat, tapi kenapa kita harus jadi susah sampai lapar, sampai tak boleh nak buat apa-apa, sampai jadi macam itulah, sampai jadi miskin betul ni. Jadi mesti ada sesuatu yang tak kena. Kenapa pelajar jadi golongan yang miskin, sedangkan pelajar ni dikatakan harapan negara, harapan bangsa dan sebagainya. Jadi antara yang dirumuskan waktu zaman saya masih dalam gerakan pelajar, terutama sekali dalam Solidariti Mahasiswa Malaysia dan sejarah dulu lah ni UM, ini kita kan UM ni dulu tapak gerakan lah. Kalau SMF, kalau saya dulu daripada UPSI naik motor datang dari Tanjung Malin, naik motor datang UM tiap minggu untuk mesyuarat bersama. Itu yang kami lakukan. Berarti kata lain, kami menyusun. Kami lapar, jadi kami sedar. Bila kami sedar, kami tidak hanya duduk diam ataupun hanya komen ataupun hanya mengeluh ataupun hanya yalah bising-bising dalam Facebook ke dalam Twitter semacam-macam. Kita nyusun. Kita susun pelajar untuk melakukan sesuatu. Ya, dan dalam keupayaan pelajar itu, there's nothing much. Yeah, there is nothing much that we can do. Perhaps the most that we can do is to actually voice out, really voice out, not just tulis dalam Facebook dan harapkan orang punya attention. Kita perjuangkan nasib kita sendiri. Berbanding dengan sekarang, ini bukan saya memperkecilkan, ini saya kira mungkin cukuplah kritikan lah. Kritikan tu saya harap tak dianggap sebagai satu refleksi saya anggap bila saya ingat balik kes hari itu mahasiswa lapar, tak perut dan sebagainya, saya jadi agak kecewa, jadi agak pesimis. Kerana kalau ini berlaku dalam zaman, contohnya zaman waktu saya dalam gerakan pelajar dan sebelum itu dalam sejarah gerakan-gerakan pelajar yang lain, ini kes kalau itu berlaku, pelajar dah berdemonstrasi dah menyusun pelajar-pelajar lain. Tapi kita tak salahkanlah, bukan salah pelajar itu sendiri, kerana itu salah sistem. Ini masalah kita yang betul-betul sistem kita tak betul. Sistem kita mengekang pelajar itu, bukan sahaja mengekang dari membuat sesuatu, juga mengekang pelajar itu dari mahu membuat sesuatu. Contoh saya bagi, pelajar golongan yang sangat besar. Kalau dalam UM sendiri pun, saya fikir lebih daripada 15,000 pelajar ada. Institusi yang sangat besar, UKM, campur UKM. Maksud kita ada ratusan, sebenarnya kita ada ratusan ribu pelajar dalam universiti awam semata-mata. Dalam universiti awam sendiri kita ada ratusan ribu pelajar. Tapi pelajar tidak bersatu. Pelajar tak ada titik pertemuan. Pelajar tidak mampu untuk cari satu jalan macam mana kita nak menyatukan semua orang. Dan orang kata
you kena ingat balik lah it goes back to the history of the student movement itself. 1974 Mahathir waktu itu Menteri Pelajaran, Menteri Pendidikan, maka diperketatkan Atta Universiti sehingga sama macam Orde Baru di Indonesia bawah Soeharto, di mana persatuan-persatuan kesatuan pelajar diharamkan. Bila diharamkan, maka pelajar hilang platform. Bukan semata-mata dia melumpuhkan gerakan pelajar, dia juga memberi satu it is a political strategy. You tarik platform yang pelajar selama ini guna. Sebab dulu, zaman dulu, kalau zaman union dulu, sama macam sekarang. Taxi driver ada union, pekerja kilang ada union, cikgu ada union, nelayan pun ada union. Semua orang ada union. Tapi pelajar yang tak ada union. Dalam Malaysia, pelajar yang tak ada union. Union ni benda normal. Mana-mana pun, itu adalah hak. Ya? Kalau kita tengok dalam perlembagaan negara sendiri pun, memang menjadi hak seorang warga negara untuk mempunyai kumpulan, untuk berasosiasi, untuk mempunyai association dalam mana-mana hak di bawah payung demokrasi. Itu adalah satu bentuk hak asasi manusia sebenarnya, sebab memang manusia akhirnya perlu berkomuniti, perlu bersosiety. Dia perlu ada satu kumpulan untuk dia bergerak dan bantu each other. Tapi dalam kes pelajar, dia dinafikan. Itu tak boleh kita nafikan. Baik. Dan sistem inilah yang dahulunya dengan tujuan untuk lawan gerakan pelajar, dengan tujuan untuk tarik student union dulu PFUM, Persatuan Mahasiswa UM antara yang paling pioneer lah dalam kesatuan mahasiswa Malaysia waktu itu. Jadi ditarik kesatuan ini supaya hilang platform kamu. Bila kamu tak ada platform, kamu tak tahu nak pergi mana. Kamu tak ada legitimate, kamu tak ada platform yang legit. Orang bila dulu kamu bercakap kemudian kamu mewakili student, kamu adalah pemimpin pelajar, betul-betul kamu adalah seorang pemimpin pelajar. Di belakang kamu, kata kamu adalah seorang sekjen Setiausaha Agung Persatuan Mahasiswa UM. Di belakang kamu ada 10,000 pelajar. Jadi suara kamu itu mewakili mereka, sebab semua orang adalah ahli dalam kesatuan itu. Berbanding sekarang, yang mana kalau kita tengok MPP ni, sekarang ni sistem yang ada sekarang diganti dengan Majlis Perwakilan Pelajar itu, dia hanya melantik, kita undi, kita bagi pelajar berpolitik, kita bagi pelajar ni rasa acah-acah seorang pemimpin, akhirnya tak ada apa. Dia tidak mewakili pelajar tersebut. Dia tidak mewakili suara semua orang pelajar. Dia bukan sebuah persatuan pelajar. Dia hanya seorang ahli perwakilan pelajar yang dilantik, yang di-endorse oleh karyawan pelajar yang menggantikan kesatuan pelajar dulu. Dulu pelajar ini diuruskan oleh pelajar sendiri, banding sekarang. Baik. Jadi sistem tu sendiri daripada menarik platform sehinggalah hari ini merosakkan pemikiran pelajar, yang menjadikan pelajar fikir bahawa dia tak mampu tolong diri sendiri. Jadi dia jadi dependent lah, dia terlalu dependent. Sampai hari ni kalau you tengok, you masuk dalam universiti, first thing orientasi you dah kena cari HCP, you dah kena cari pejabat PTN. Pelajar diajar untuk jadi dependent. Pelajar tidak diajar untuk jadi independent, pelajar tidak diajar untuk jadi pemimpin. Pelajar diternak seolah-olah pelajar sekolah lah. You dah diletakkan, okey. Ini kalau saya bincang UM, okey lah. UM masih lagi kiranya you ada hak untuk UM, you masih ada hak untuk bergerak mengikut apa yang you belajar, dan you ada hak juga untuk memilih masa depan you sendiri. Misal kita ambil institusi macam Maktab Keguruan, ya, macam UPSI sendiri, Universiti Pendidikan dan sebagainya. You akan tengok bahawa pelajar hari pertama, pengalaman saya dalam UPSI, pelajar hari pertama dah dipanggil cikgu. Ketika you masuk universiti tu, dia dah bagi tahu kau akan jadi cikgu. Cikgu tu, cikgu ni, cikgu tu. Habis universiti tak jadi cikgu pun itu masalah lain lah, posting dan sebagainya. Kalau sampai daripada fakulti pendidikan, saya rasa akan berhadapan, tahu, faham masalah posting ni. Dan itulah, you jadi dependent. You diberitahu untuk jadi apa, you diberitahu untuk buat apa, you diberitahu untuk melakukan apa, dan you tidak diberi satu kekuatan untuk berfikir dan beraksi sendiri. Itulah sebenarnya. Jadi balik kepada soal mahasiswa manja itu, saya dah cakap bukan semata-mata salah pelajar itu sendiri.
dia adalah salah sistem. Saya masih berpegang pada mazhab bahawa ini adalah salah sistem yang tidak membenarkan bahawa pelajar itu mengolah potensi mereka sendiri. Lain daripada itu, saya kira perspektif yang satu lagi perspektif yang kita boleh ambil kalau kita nak tengok soal mahasiswa manja ni, dia adalah refleksi kepada masyarakat muda lah, kaum muda sendirilah. Jadi dia hari ni, today's youth orang muda zaman sekarang ni, kita kalau you baca Time Magazine tahun 2013 atau 2014, saya dah lupa edisi mana, satu edisi tu dia define kan masyarakat, dia define kan orang muda zaman sekarang, the Gen Y ni sebagai me generation, me, it's always about me. And then there will be another, I don't remember who, but they coin it as selfie generation. So you jadi individual lah, you tak nak associatekan diri you nak expose diri you ada narsis, you jadi benda-benda ni. Jadi kita sendiri ni jadi satu masyarakat yang terasing daripada masyarakat itu sendiri. It's always about you. So when it comes to ada masalah yang demikian, masalah pelajar lapar ke, masalah pelajar ni tak reti apa ke, pelajar dibuang universiti ke, pelajar dinafikan hak untuk belajar dan sebagainya, you don't care. You just don't care because you don't feel that he is part of you and you are not part of him or her. Itu masalah kita lah. Refleks balik pada masyarakat itu sekarang. Jadi penyelesaian, saya kira kita hari ini banyak sangat mengolah persoalan, kita banyak mengolah masalah dan kita tidak memikirkan penyelesaian. Ada ramai orang, saya kira daripada tahun, banyaklah ambil angle masing-masing. Ada orang yang percaya macam saya, percaya pada sistem ini harus berubah. Sistem ini harus jadi sistem yang lebih mampu untuk angkat potensi pelajar sebagai anggota masyarakat. Maka sistem itulah yang perlu diubah. If you start from small, you tak boleh stay small. Walaupun betul you mula daripada kecil dan jadi besar-besar, tapi itulah dia kena ada dynamic. You tak boleh ada start dekat situ. It's very general. Anyway, it's very general, nothing much. But the point is, mahasiswa manja ni tidak seharusnya jadi satu masalah sehingga kita perlu membincangkan dia begini rupa kalau kita dibenarkan mempunyai satu sistem lain untuk govern kita. Itu sahaja bagi saya. Dia bukan sebenarnya itulah masalah-masalah yang ada dalam kalangan pelajar, kaum pelajar terutama sekali adalah masalah sistem, bukan masalah sikap pelajar itu semata-mata. Bukan ada masalah lain. Dia tak, kadang-kadang tu dia tak ada kena-mengena pun dengan dia bukan, dia directly and indirectly tu ada kena-mengena dengan strategi ekonomi dan sebagainya, tapi at the end, because we don't come up with a solution, that's why we still have the same problem mahasiswa manja, because we have a system that is not fair to the students' potential, menjadi mahasiswa tu dependent. Orang manja ni dia dependent, itu psikologi dia. Orang yang manja ni kita kena tahu bahawa dia dari kecil dia ni dependent, dan kita ada sistem yang merosakkan kita, bukannya membaikkan kita. Pendidikan kita, we have to admit pendidikan kita, sistem pendidikan kita ni masalah. Daripada sekolah sampai universiti tu masalah. Tak ada titik temu, tak ada titik penyelesaian. Kita tak tahu sebenarnya pelajar kita ni nak buat apa. Dia, the system itself turn us into a machine. Dia lure kita, dia bait kita, dia umpankan kita untuk jadi pelajar supaya you jadi doktor, jadi engineer, jadi lawyer dan sebagainya. It's good to have a dream, to have a vision, but kalau itu hanya semata-mata sebab material, sebab jadi doktor gaji besar, jadi engineer gaji besar, jadi lawyer gaji besar, jadi itu so kita letakkan diri kita macam komoditi lah. Kita ni hanya mengikut pasaran semata-mata. Ada pasaran adalah kita, tak ada pasaran tak ada kita. Kita depend dengan benda-benda macam ni. Kita depend dengan sistem. Kita tak benarkan diri kita. Sistem tu dah tak membenarkan kita, dan kita sendiri pun tidak membenarkan kita diri keluar daripada sistem tu. So
at the end, saya rasa point terakhir saya balikkan pula kepada penyelesaian yang boleh ya. Dulu zaman saya dalam studi ini, bila saya tengok zaman saya dalam studi movement, saya tengok saya pernah buat 2-3 kempen lah, sebenarnya banyak, tapi 2-3 kempen yang saya ingat, saya akan ingat bahawa kami bermula dengan lawan sistem. Kita tak nak akta universiti, kita tak nak sistem yang mengekang pelajar, potensi pelajar. Kita start daripada situ dulu. And then kita tengok kempen tu bukanlah tak berjaya, dia berjaya jadi national debate. Sampai 2012 pun kita dapat pindaan pada akta universiti. Tapi dia tak berjaya untuk tarik pelajar jadi sebahagian daripada gerakan tersebut. Ya. Out of almost a million actually students in Malaysia, ratusan ribu pelajar dalam Malaysia, 1,000 orang je demonstrasi, 1,000 orang yang bercakap, tak jadi. And then time tu saya fikir, ini bukan masalah, mungkin masalahnya adalah benda-benda academic freedom, thinking outside the system, semuanya ada masalah yang terlalu rumit untuk kita liur pelajar, untuk kita tarik perhatian pelajar. Boring, it's a boring question. Sistem lah, apa semua akta universiti, it's a boring question, it's a boring problem. So tak nak, orang tak nak. Plus orang tak rasa macam itu masalah dia. Ini masalah pelajar-pelajar sekolah politik, memanglah dia orang kena hukum. Pelajar-pelajar yang datang nak belajar tak ada hal. Sama macam atas sultan, orang tak ambil pot sebab macam ni untuk orang politik, boleh lah kan. So kita bukanlah tukar strategi. Kita cuba untuk gambling tenaga pelajar dengan tukar isu, dengan ambil isu yang satu lagi yang lebih dekat dengan pelajar, isu perut, isu lapar. Walaupun saya fikir isu-isu kebajikan ni boleh diselesaikan dengan tukar sistem, tapi okeylah. Sebab mungkin pelajar tak sedia dengan persoalan yang berat, isu berat pada sistem. Okey, kita ambil isu PTBTN, kita ambil isu pendidikan percuma, kita ambil isu ketiadaan beasiswa dalam negara, kita ambil isu macam tu, isu kebajikan, isu perut. Sebab teori saya waktu tu, lebih ramai orang akan turun demonstrasi kalau harga ayam naik berbanding dengan sebuah akta diperkenalkan untuk memenjarakan semua orang tanpa sebab. Sebab perut, orang tak nak lapar, so orang lebih akan tertarik dengan isu-isu kebajikan. Buat demonstrasi PDPN, banyak kawan-kawan, okeylah, dapat lebih ramai orang, attention masyarakat lebih besar, but still tak cukup. So maksudnya apa? Maksudnya bukan lapar yang akan bawa orang untuk jadi sebahagian daripada proses melawan dan proses perubahannya. Dia bukan sebab lapar, sebenarnya adalah sebab awareness lah. At the end, it's always about awareness. So I think apa yang macam banyak pelajar buat hari ni di YLT, dan saya kadang-kadang di universiti lain pun ada pelajar yang bawa diskusi yang segini rupa. Itu saya kira adalah satu usaha yang sangat baik. Reformasi di Indonesia itu berlaku bermula daripada forum. Yang bagi forum kota, forkat. Dia berpindah daripada universiti ke universiti, akhirnya jadi reformasi. Jadi dia bawa awareness, dia bawa kesedaran. Sebab hanya kesedaran yang sebenarnya boleh menyedarkan orang ada masalah. Sebab kalau masalah dia semata-mata lapar, kalau pemerintah lemparkan duit, lemparkan makanan, dia lupalah lapar dia. Kemudian dia lupa masalah apa dia. So dah masalah tu akan berulang, bagi lagi. Itulah pendapat saya. Dan last sekali saya petik yang saya ingat dalam nak conclude masalah apa atau masa remaja ni, perubahan dia takkan gugur macam buah durian. Perubahan itu kita perlu petik sendiri macam buah manggis. Analogi dia mudah. Dia bukan benda yang dia akan datang sendiri. Dia adalah benda yang kita perlu usahakan, dan kita tak boleh berhenti. Sebab kalau kita berhenti, akhirnya ia takkan berlaku. Terutama sekali dalam kalangan pelajar hanya ada 4 tahun dalam universiti.
once the 4 years ended, 4 tahun ni berakhir, habis lah. 4 tahun ni sebab pelajar habis. First year tadi saya sembang dengan Mukit pun sama juga. Saya teringat zaman pelajar dulu. Tahun pertama you masuk, you main-main, cari awet, cari boyfriend, cari bakal suami, bakal isteri, tak kisahlah siapa kan. UPSI tu lagi lah, Universiti Pertemuan Suami Isteri kan. Tahun pertama you main-main lagi kan. Tahun kedua you mula sedar you nak terlibat dengan gerakan pelajar. Tahun ketiga you baru dapat platform yang kukuh sedikit. Tahun keempat you dah kena buat praktikal, dah lupa dah. Kalau Bukit dia cakap tahun ketiga dah kahwin dah kan. Tak ada lah, dapatlah setahun 2 tahun kan. And then you pass the baton to other people. Kena ulang balik proses. Tahun pertama main-main dulu, tahun kedua. So ini benda yang saya tak tahu nak ni lah. But at the end tak boleh berhenti. Tidak boleh kita berhenti, sebab kalau kita berhenti tak ada orang yang sambung, maka kita akan terus bincangkan persoalan-persoalan macam ni hari ini di sini. Pelajar universiti dalam sebuah institusi pendidikan tak boleh guna kuliah, tak boleh buat secara rasmi dan sebagainya. Bullshit kan. So itulah sebenarnya negara kita. Dan mahasiswa manja ni adalah salah satu simptom daripada kerosakan sistem pendidikan kita sendiri. Banyak lagi masalah lain yang lahir daripada kerosakan sistem. So saya kira itulah saja. Kalau ada apa-apa boleh tanya balik kemudian. Dan terima kasih Ganjo, terima kasih semua.